Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Isu dalam pentaksiran pendidikan Islam. Bersama saya, Siti Nur Aisyah binti Mak Zain dan juga rakan-rakan Nik Nur Atikah binti Nikmat dan Nur Hidayah binti Ahmad Khan. Di dalam subtopik Kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Pengenalan transformasi kurikulum pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 memberi penekanan utama terhadap konsep kemahiran berfikir aras tinggi Kebat. Ianya berupaya melahirkan generasi yang mempunyai keupayaan dalam pemikiran kritis dan kreatif. Proses transformasi pendidikan Islam juga telah dirangka berdasarkan pelaksanaan pengajaran guru di sekolah. Melalui pengubahsuaian ini, ia telah melibatkan komponen keupayaan kurikulum dalam pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan juga tahap kemampuan pelajar dalam mengaplikasi setiap kandungan pembelajaran yang berorientasikan Kebat. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita lihat apakah definisi sebenar Kebat. Kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Itulah definisi sebenar Kebat. Para penonton, mengapakah Kebat ini penting? Kebat penting kerana ianya bakal menghasilkan modal insan cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara kita mampu bersaing di persada dunia. Para penonton, mari kita lihat isu dan penyelesaiannya. Yang pertama, guru belum bersedia dalam melakukan pentaksiran Kebat. Ketidaksediaan ini adalah disebabkan oleh pengetahuan dan juga kemahiran guru yang kurang mendalam di dalam strategi pengintegrasian Kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini menyebabkan item pentaksiran Kebat tidak ditadbir dengan sempurna oleh guru. Mari kita lihat apakah contoh terhadap isu tadi. Contohnya adalah guru menyediakan item pentaksiran Kebat yang hanya menilai tahap pengetahuan murid sahaja, sehingga hasil objektif pembelajaran tidak dapat dicapai oleh murid. Ketidaksediaan ini mungkin berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen Kebat dalam pentaksiran ketika guru berada di institut, perguruan ataupun di universiti. Seterusnya, kemungkinan guru kurang memberi penekanan dalam membuat perancangan pentaksiran dalam menilai keperluan murid sebagai cadangan penyelesaian isu. Pihak pengurus tadbir pendidikan seperti KPM, JPM, PPD atau sekolah perlu berusaha dalam mengadakan kursus berkaitan pentaksiran Kebat, khususnya dalam pendidikan Islam secara berkala agar dapat memberi pengenalan, menambahkan ilmu serta pengukuhan pengetahuan kepada guru-guru. Baik, kita pergi kepada isu yang kedua, iaitu kesusahan membina item soalan aras tinggi. Terdapat juga isu kesukaran menentukan instrumen pentaksiran dan membina item yang mempunyai elemen Kebat
yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentaksiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Contohnya, item soalan yang dibina hanya menguji pengetahuan murid sahaja dan tidak menguji tahap aplikasi murid, dan semestinya tidak akan dapat menilai sejauh mana kefahaman murid terhadap mata pelajaran. Baiklah, kita pergi kepada cadangan penyelesaian isu. Yang pertama, pengubah item pentaksiran perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang kebat, serta juga mengamalkan pembinaan item pentaksiran yang standard agar dapat menghasilkan hasil pentaksiran pembelajaran melalui item dan instrumen yang dibina dapat memenuhi tujuan dan objektif pentaksiran dilakukan. Yang kedua adalah guru boleh mempraktikkan pembinaan item pentaksiran kebat sewaktu membuat pengukuhan di dalam kelas bersama murid. Hal ini kerana jika guru mempraktikkan menggunakan item pentaksiran kebat di dalam kelas, hal ini dapat memberi latihan kepada guru dalam membina item-item kebat sewaktu melaksanakan PPD, penilaian akhir tahun, dan juga hal ini dapat membantu murid memberi satu gambaran awal untuk mereka mengasah minda mereka dan berfikir dengan aras yang lebih tinggi. Baik, seterusnya kita lihat pada isu yang ketiga, iaitu guru-guru masih terikat dengan pentaksiran tradisional. Baiklah, terdapat guru yang masih menggunakan kaedah tradisional, iaitu kaedah yang hanya berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Sedangkan usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, sintesis, kreatif dan juga pemikiran tinggi kurang diberi perhatian, malah mungkin diabaikan. Contohnya ialah item pentaksiran yang disediakan tidak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam, tetapi mendorong murid untuk memberikan maklumat itu semula. Pentaksiran kebat seharusnya mencabar minda murid menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan mengaplikasikan pembelajaran daripada pelbagai disiplin ilmu. Seterusnya kita lihat kepada cadangan penyelesaian isu bagi isu yang ketiga. Yang pertama adalah menyediakan guru yang mahir menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu yang pertama menyediakan kursus atau latihan terutamanya bagi kepada guru pelatih. Hal ini kerana kita sedia maklum bahawa guru-guru pelatih merupakan guru-guru yang masih memerlukan tunjuk ajar dan perkongsian pengalaman daripada rakan-rakan guru yang lain. Hal ini dapat dibendung ataupun dapat dibantu dengan memberi peluang kepada guru-guru pelatih untuk menyertai kursus ataupun latihan dalam perkhidmatan yang berkaitan dengan kebat supaya mereka dapat menjalankan tugasan mereka dan melaksanakan pentaksiran item kebat terhadap murid mereka dengan lebih baik. Yang kedua adalah guru sentiasa komited dan mencipta sesuatu yang baru. Hal ini perlu ditekankan kerana seorang guru perlulah bersikap ingin mencuba sesuatu yang baru dan juga berani untuk mengambil cabaran yang baru. Seperti mana yang kita maklum bahawa kebat ini merupakan sesuatu yang baru dalam pendidikan. Jadi seorang guru perlulah memberi cabaran kepada diri sendiri untuk mencuba dan mempraktikkan kebat dalam pembelajaran bersama murid-murid. Yang ketiga adalah perbincangan sesama guru bagi melaksanakan kebat dalam pentaksiran. Hal ini dapat dilaksanakan dalam unit panitia ataupun bersama guru-guru bimbingan ketua penilai. Kerana pentaksiran ini, perbincangan mengenai pentaksiran dapat memberi cambahan idea yang banyak kepada guru-guru dalam mempelbagaikan kaedah ataupun mempelbagaikan cara untuk meningkatkan cara berfikir murid kepada arah yang lebih tinggi. Yang kedua adalah guru perlu mengubah teknik pengajaran secara chop and talk kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk berfikir. Pengajaran guru secara chop and talk perlu dikurangkan bagi meningkatkan profesional pengajaran guru. Hal ini kerana jika guru masih menggunakan chop and talk, ini akan memberi satu peluang yang terhad kepada murid untuk menterjemahkan idea mereka dan untuk berfikir kepada aras yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan terus sambung kepada slide yang seterusnya, iaitu mengenai cadangan penambahbaikan pelaksanaan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam.
Okey, baiklah. Yang pertama ialah memahami konsep item kebat dalam pentaksiran, di mana seorang guru perlu memahami perkara yang perlu ada dalam pembinaan item kebat. Okey, apakah ia item kebat dalam pentaksiran? Terdapat 5 item kebat dalam pentaksiran. Yang pertama ialah stimulus, iaitu menjana kemahiran inferen dan penakbulan kritis, di mana murid perlu membuat kesimpulan tentang sesuatu pengetahuan baru yang diperoleh. Okey, yang kedua ialah pelbagai tahap aras pemikiran, iaitu mempelbagai kata tugas untuk mentaksir aras pemikiran domen kognitif yang pelbagai. Contohnya dengan menggunakan kata tugas, iaitu seperti bagaimana cara mengaplikasi ataupun cara menganalisis ataupun membanding beza sesuatu pengetahuan yang diterima. Seterusnya, item kebat yang seterusnya ialah konteks bukan lazim, iaitu menggalakkan murid berfikir lebih mendalam, iaitu berfikir sesuatu pelajaran ataupun pengetahuan di luar bilik darjah. Bukan murid itu menghafal, bukan murid itu semata-mata menghafal sesuatu fakta yang diperoleh dalam pendidikan Islam. Maksudnya di sini murid itu tidak hanya menghafal kepada satu fakta, bahkan tetapi dia perlu menggunakan kemahiran kebat untuk berfikir dengan lebih mendalam. Okey, yang seterusnya ialah item kebat yang seterusnya ialah situasi sebenar dalam kehidupan harian, di mana guru boleh mencabar murid menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pengetahuan dari pelbagai disiplin ilmu. Di sini bermaksud murid-murid boleh menggunakan situasi kehidupan seharian mereka untuk berfikir menggunakan kebat dalam kehidupan. Okey, dan yang terakhir ialah pastikan item tersebut tidak berulang, di mana item mestilah berbeza setiap tahap dengan menggunakan bahan yang melangkaui buku teks ataupun buku aktiviti ataupun buku rujukan yang murid-murid ada, di mana item yang berbeza setiap tahun kerana berlakunya perbezaan tahap penguasaan dan tahap pemikiran aras kritis murid itu berbeza. Maksudnya pada tahun ini murid berfikir aras tinggi tu dia punya pemikirannya lain, pada tahun hadapan mungkin muridnya tu lain. Di sini kita dapat melihat pentaksiran itu dapat dibuat bila mana item itu tidak berulang. Cadangan yang kedua ialah pelaksanaan kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep kebat. Di sini terdapat 4 kaedah yang boleh kita jalankan bila mana dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama iaitu kemahiran mencipta analogi, di mana pelajar mencipta perumpamaan atau analogi memerlukan kefahaman yang sepenuhnya dalam kandungan ilmu kerana menghubung kait kandungan ilmu dengan situasi semasa dengan memerlukan keupayaan menganalisis dan mengaplikasi yang tinggi di kalangan pelajar. Contohnya ialah di mana ada satu situasi di mana Ahmad mengikuti perkemahan sekolah di dalam hutan. Dia tidak menjumpai sungai dan bekalan air, dan bekalan airnya tu hanya cukup untuk diminum sahaja. Jadi di sini apakah solusi supaya Ahmad dapat bersuci selain menggunakan air? Di sini menunjukkan bagaimana sesuatu penerapan elemen kebat untuk murid-murid membuat sesuatu analogi lain bagaimana cara Ahmad untuk bersuci selain menggunakan air. Yang kedua ialah kemahiran membuat kategori, di mana memerlukan keupayaan pelajar untuk membina kefahaman tentang
perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Seperti contoh, guru memberikan satu surah, contohnya surah At-Takasur, di mana murid perlu memahami pengetahuan mengenai alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Seterusnya, murid dikehendaki mengkategorikan bahagian di mana yang mana satu alif lam qamariyah dan yang mana satu alif lam syamsiah. Kemudian murid mengeluarkan daripada surah-surah At-Takasur dan tulis di dalam buku tulis. Jadinya di sini murid tersebut perlu memahami dan mendalami dahulu pengetahuan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah sebelum mereka mengeluarkan ataupun mengkategorikan perkara tersebut. Dan yang ketiga ialah kemahiran simulasi, iaitu di mana metodologi untuk melaksanakan percubaan dengan memakai modul dari satu sistem yang nyata. Okey, di sini contohnya ialah mencipta iaitu simulasi bertayamum, di mana murid perlu tahu tata cara bertayamum dan dengan dimulai dengan niat menggunakan debu yang suci dan cara-cara bertayamum. Selain itu, guru juga perlu mendalami dahulu ilmu pengetahuan dan cara serta langkah simulasi tayamum dengan betul dan tepat sebelum menyampaikan ilmu yang baru kepada murid. Dan seterusnya, murid tersebut akan melakukan simulasi bertayamum dengan betul. Dan yang terakhir ialah kemahiran membuat ramalan, di mana kemahiran murid mengandaikan perkara yang dijangka berlaku daripada pendekatan yang kita guna adalah melalui terma-terma yang telah ditetapkan. Seperti contoh, murid diberikan satu gambaran di mana amalan bersedekah merupakan bukti kita bersyukur kepada Allah. Seterusnya di sini murid dikehendaki memberikan gambaran tentang kebaikan mengamalkan konsep sedekah dalam kehidupan. Di sini menerapkan elemen kebat, di mana murid perlu membuat suatu ramalan bagaimana kita akan mendapat kebaikan daripada amalan bersedekah di dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita lihat kepada cadangan yang ketiga, iaitu guru membuat conference bersama ibu bapa tentang pengalaman kebat. Sebagai contoh, pihak sekolah menjalankan perbincangan bersama ibu bapa tentang kepentingan ataupun pentingnya mengamalkan ataupun murid-murid mengamalkan kebat dalam pentaksiran. Ia adalah sebagai salah satu persediaan awal penerimaan pelajar dan pengalaman kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat di rumah. Maksudnya di sini ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting apabila anak mereka berada di rumah, untuk mereka bersedia lebih awal bila datang ke sekolah dengan penerapan elemen kebat. Okey, yang seterusnya, cadangan yang terakhir ialah kajian ataupun penyelidikan, membuat kajian ataupun penyelidikan tentang amalan kebat. Ini diperluaskan. Sebagai contoh, menggalakkan peluang dan ruang untuk kajian dan penyelidikan amalan kebat di kalangan guru pendidikan Islam, sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat yang lebih tinggi, di mana guru-guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam kebat atau kebat dalam diri guru-guru itu sendiri. Okey, baiklah. Dan yang terakhir, kesimpulan di sini ialah proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berorientasikan kebat dalam bilik darjah akan menjadi bermakna apabila ilmu pengetahuan dan kemahiran kemahiran pedagogi yang terdapat pada seseorang guru berada di tahap mampu menghasilkan peristiwa pembelajaran yang mantap dalam penghayatan akidah serta dapat mencapai kebat seperti yang telah disasarkan. Iaitu di sini guru-guru pendidikan Islam perlu lebih menggali lagi apa itu kebat dalam menerapkan
dalam kita membantu murid-murid kita mengaplikasi KBAT dalam kehidupan seharian ataupun dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, sekian. Terima kasih daripada kami.